Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk satu lagi tajuk dalam matematik tingkatan 5, iaitu kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ni adalah kebarangkalian 2. Kebarangkalian ni adalah sambungan daripada pembelajaran yang semasa di tingkatan 4, iaitu kebarangkalian 1. Okey, apa objektif pembelajaran kita hari ini? Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, antara konsep yang penting ialah ruang sampel. Ruang sampel atau simbolnya kat sini kita gunakan simbol S. Okey, itu ruang sampel ialah suatu set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin diperolehi dalam suatu uji kaji. Okey. Kemudian apa itu kebarangkalian? Kebarangkalian ialah bilangan kali peristiwa berlaku bahagi dengan bilangan percubaan. Okey, so dalam bentuk simbol kat sini, P ni adalah kebarangkalian. K ni adalah peristiwa. Jadi kebarangkalian bagi peristiwa A adalah sama dengan bilangan kali peristiwa A itu berlaku bahagi dengan bilangan sampel. Okey. Perlu diingatkan di sini bahawa bilangan nilai kebarangkalian adalah lebih kecil daripada 1, lebih kecil atau sama dengan 1 dan tidak kurang daripada sifar. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, satu nombor dipilih secara rawak daripada set X. X ialah integer di antara 50 hingga 60. Okey, soalan A adalah senaraikan ruang sampel. Senaraikan ruang sampel. Okey, so daripada set X yang diberi, okay, X ialah integer. So apa dia ruang sampel yang terlibat? Okey, so kita kena senaraikan semua integer yang terdapat dalam set X tersebut. Okey, so apa dia? Okey, so kita tulis dalam bentuk set. Okey, dengan simbol S kat sini, ruang sampel sama dengan set bagi nombor integer 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60. Okey. Okey, seterusnya. Senaraikan semua kesudahan peristiwa. Okey, so ada dua soalan di sini, dua peristiwa. Okey, peristiwa yang pertama, satu nombor genap dipilih. Okey, peristiwa ni adalah subset kepada ruang sampel. So peristiwa mesti diambil daripada ruang sampel. Okey, jadi peristiwa yang pertama, satu nombor genap dipilih. Jadi kita akan memilih nombor genap yang berada dalam ruang sampel tadi. Okey. So kita senaraikan peristiwa A. Okey, kat sini saya wakilkan dengan huruf A. Okey, kamu boleh gantikan dengan apa-apa saja huruf untuk mewakilkan peristiwa. Okey. So peristiwa A ataupun peristiwa nombor genap dipilih ialah set bagi nombor 52, 54, 56, 58 dan 60. So semua integer genap ataupun nombor genap yang berada dalam ruang sampel tadi. Okey, seterusnya. Yang kedua. Peristiwa yang kedua. Satu nombor perdana dipilih. Okey, nombor perdana. Apa dia nombor perdana? Ingat lagi tak? Apa dia nombor perdana? Okey, nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan tepat dengan dirinya sendiri dan juga satu sahaja. Okey. So, daripada ruang sampel tadi, ruang sampel S itu tadi, apakah nombor-nombor perdana yang terdapat dalam ruang sampel itu? Okey, so senaraikan. So kita akan dapat, okey, saya wakilkan di sini dengan huruf B. Okey, so apa dia nombor perdana? So 53 dan juga 59. Okey, jangan lupa kedua-dua peristiwa perlu ditulis dalam bentuk set. Okey, seterusnya. Hitung kebarangkalian satu nombor genap dipilih. Okey, sekarang kita nak kira kebarangkalian. Okey, ini adalah formula kebarangkalian. So, kita nak kira kebarangkalian nombor genap. Okey, jadi kat sini P dalam kurungan nombor genap.
kebarangkalian nombor genap dipilih sama dengan bilangan nombor genap bagi dengan bilangan sampel. Okey, so kena tahu berapa bilangan nombor genap. So kita boleh lihat daripada set nombor genap tadi. Ada berapa bilangan nombor genap ni? Set A. 52, 54, 56, 58, 60. So ada 5 nombor genap. Okey. Manakala n sampel, bilangan sampel, kita boleh kira daripada ruang sampel. Ada berapa integer yang berada dalam ruang sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, apa dia kebarangkalian bagi nombor genap dipilih? 5 per 10. Okey, 5 per 10 boleh dipermudahkan menjadi 1 per 2. Okey, dalam kebarangkalian, kita perlu memberi jawapan akhir dengan nilai yang paling mudah. Okey, jelas Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sprout. Okey, cari kebarangkalian. Okey, soalan A, kebarangkalian memilih huruf P. Okey, memilih huruf P. So, pertama kita perlu senaraikan apa dia ruang sampelnya. Okey. So, ruang sampel kita adalah semua huruf-huruf yang berada dalam perkataan sprout. S-P-R-O-U-T. Okey. Kemudian, kita senaraikan peristiwa kita. Apa peristiwa kita? Memilih huruf P. So, dalam set A ni hanya ada satu huruf P sahaja. Okey, satu huruf P sahaja. Okey. So, kemudian, apa soalan dia adalah cari kebarangkalian. Jadi, kita kena cari kebarangkalian. Apa kebarangkalian? Bilangan huruf A bagi bilangan sampel. So, berapa bilangan huruf A? 1. Berapa bilangan sampel? 6. Jadi, kebarangkalian memilih huruf P ialah 1 per 6. Okay, jelas Okey, seterusnya soalan B. Okey, daripada ruang sampel yang sama, S-P-R-O-U-T, kita nak memilih satu huruf vokal. Satu huruf vokal. So, langkah pertama kita kena senaraikan apa dia huruf-huruf vokal yang terdapat dalam sampel tersebut. Okey. Kali ini kita wakilkan dengan huruf B. Okey. So, apa dia huruf vokal yang terdapat dalam sampel tersebut? O dan U. Ada berapa bilangan dia? 2. O, U. Ada 2. Okey, jadi apa kebarangkalian memilih huruf vokal daripada memilih satu huruf vokal? So, bilangan peristiwa B bahagi dengan bilangan sampel. So, berapa? Okey. So, kita akan dapat 2 per 6. 2 per 6. 2 per 6 boleh dipermudahkan menjadi 1 per 3. Okey, jelas Okey. Terus kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga ni agak berbeza daripada contoh yang pertama dan yang kedua. Okey, diberi set P sama dengan set bagi nombor-nombor 2, 3 dan 4. Dan set Q ialah set bagi nombor 7, 8 dan 9. Satu nombor dipilih secara rawak daripada setiap set. Cari kebarangkalian bahawa 2 nombor genap dipilih. Okey. So, dekat sini ada 2 set. Okey, 2 set. Okey, kita nak memilih satu nombor daripada set P dan juga satu nombor daripada set Q. Okey. Okey, so bagaimana penyelesaiannya? Okey, pertama sekali kita kena senaraikan ruang sampel. Okey. So, apa yang kita boleh buat di sini? Okey, ini adalah satu langkah penyelesaian. Okay, kita panggil ini sebagai gambar rajah pokok. Kita dah pernah belajar masa tingkatan 4 dulu. Okey, so gambar rajah pokok. Okey, so set P terdiri daripada nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Set Q terdiri daripada nombor 7, 8 dan 9. Okey, set P ni adalah ambilan pertama, set Q adalah ambilan yang kedua. So, selepas kita ambil satu nombor daripada set P, kemudian kita ambil satu nombor pula daripada set Q, so kita akan dapat dua
nombor sebagai kesudahan. Okey. So ini adalah kesudahan-kesudahan yang akan kita dapat. Okey. Okay, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49. So, senarai kesudahan-kesudahan ini kita tulis dalam bentuk set yang kita panggil sebagai ruang sampel. So, itu adalah ruang sampelnya. 27, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49. Okey, ada berapa bilangan ruang sampel tu? Okey, ada 9 ruang sampel. 9 unsur ataupun 9 di dalam ruang sampel. Okey, sekarang baru kita boleh jawab soalan seterusnya. Cari kebarangkalian bahawa 2 nombor genap dipilih. Okey. Okey. So, peristiwa A adalah 2 nombor genap dipilih. Maksudnya, daripada kesudahan yang kita dapat itu, kita nak yang kedua-duanya adalah nombor genap. Okey, kita lihat 27. 2 nombor genap, 7 bukan nombor genap. So, ini kita takkan pilih. Okey, 2 nombor genap, 8 juga adalah nombor genap. So, kita akan pilih 8. Dan seterusnya, kita kena perhatikan satu-satu. Yang mana yang mana terdiri daripada kedua-duanya adalah nombor genap. So, yang kita dapat adalah 2 dan 28 dan 48. Okey. So, berapa bilangan? Bilangan peristiwa ada 2. 28, 48. So, 2. Okey. Apa kebarangkaliannya? Kebarangkaliannya adalah bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan sampel. So, berapa jawapan? 2 per 9. Okey, jelas ya? Okey. Soalan B. Jumlah 2 nombor yang dipilih itu ialah nombor ganjil. Apa maksud soalan ni? Jumlah 2 nombor yang dipilih itu ialah nombor ganjil. Okey, dalam setiap kesudahan kita ada 2 nombor. Jadi, kita nak pilih manakah kesudahan yang hasil tambahnya adalah nombor ganjil. Hasil tambah kedua-dua nombor itu adalah nombor ganjil. Okey, contohnya 2 dan 7. Okey, 2 dan 7. 2 tambah 7, 9. Yes, nombor ganjil. 2 tambah 8, 10. Bukan nombor ganjil. 2 tambah 9, 11. Nombor ganjil. 3 tambah 7, 10. Bukan nombor ganjil. 3 tambah 8, 11. Nombor ganjil. 3 tambah 9, 12. Bukan nombor ganjil. 4 tambah 7, 11. Bukan nombor ganjil. 4 tambah 8, 12. Bukan nombor ganjil. 4 tambah 9, 13. Nombor ganjil. So, cuba senaraikan. So, jawapannya ialah 27, 29, 38, 47 dan 49. So, itu adalah set kesudahan bagi peristiwa B. Okey. Okey, berapa bilangan peristiwa? Ada 5. Okey, sekarang baru kita boleh cari kebarangkalian bagi peristiwa B, iaitu bilangan peristiwa B bahagi dengan bilangan sampel. Jawapan akhir adalah 5 per 9. Okey, jelas? Okey, saya harap jelas setakat ini. Kamu semua boleh faham apa yang saya dah sampaikan. Okey, kita akan sambung perbincangan kita dalam perjumpaan yang seterusnya atau perbincangan yang seterusnya. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, saya sudahi, saya tutup kita punya perbincangan hari ini. Okey, sekian, terima kasih.